Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muslimin muslimat sidang penonton yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala sekalian, marilah sama-sama seperti biasa kita memulakan pertemuan dan pengajian ilmu kita pada malam ini dengan nama Allah Subhanahu wa taala sebagai tanda kebergantungan hati kita kepada Allah, dan kita sedar tanpa Allah Subhanahu wa taala siapalah kita, dan kita sebagai hamba ini setiap saat pun tidak terlepas daripada mengharapkan pertolongan serta rahmat daripada Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh kerana itu marilah sama-sama kita mulakan dengan nama Allah Subhanahu wa taala. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wassalatu wassalamu ala rasulil amin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zidna ilman nafi'a, ya Allah tambahkan kepada kami ilmu yang memberi manfaat kepada ibadah kami, khasnya solat kami, kepada kehidupan kami dunia dan akhirat, dan menambahkan pahala kami di sisimu ya Allah. Warzuqna fahaman wasi'a, rezekikan kepada kami ya Allah kefahaman yang luas, kefahaman yang benar-benar dalam redha-Mu ya Allah. Allahumma ja'alna min ulama'il 'amilin, ya Allah jadikan kami hamba-hamba-Mu yang mampu beramal dengan ilmu yang kami pelajari ya Allah. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsana. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil wahdina shiratal mustaqim birahmatika ya arhamar rahimin. Na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wa la fis sama'i wa huwas sami'ul 'alim. Na'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Allahumma inna nas'aluka al-'afiyah fid dunya wal akhirah birahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Amin. Muslimin muslimat yang dirahmati oleh Allah, marilah sama-sama kita melapaskan alhamdulillahi rabbil alamin kehadrat Allah Subhanahu wa taala, kerana hakikatnya semuanya dalam kehendak Allah Subhanahu wa taala, dan kita dapat meneruskan pertemuan kita pada malam ini juga adalah semata-mata dengan rahmat kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita semua telah dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala pada malam ini tuan-tuan ya. Jadi insya-Allah mudah-mudahan kita sentiasa dalam bimbingan Allah Subhanahu wa taala, dan seterusnya tentang pengajian kita pada hari ini mengenai dengan praktikal solat, cara solat Nabi sallallahu alaihi wasallam kita dapat terus amalkan dalam kehidupan kita, dan solat kita semakin sempurna, semakin disukai dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala insya-Allah tuan-tuan ya. Dan saya mohon tuan-tuan dan puan-puan semua supaya dapat sharekan kuliah kita ni tuan-tuan ya, supaya lebih ramai lagi yang akan sama-sama mendapat manfaat, dan supaya kita ini juga membantu untuk mengembangkan agama Allah ini, dengan kita tolong untuk kongsikan kuliah ini kepada seberapa ramai yang mungkin kepada sahabat-sahabat kita, dan inilah jambatan akhirat kita, pahala di akhirat kita, kita membantu agama Allah Subhanahu wa taala tuan-tuan ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Quran itu, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan. Hendaklah kamu saling tolong menolong dalam kebaikan dan takwa. Jadi kita tolong sharekan kuliah ini, di antara tanda kita sama-sama saling tolong menolong untuk memanjangkan agama Allah atas jalan kebaikan dan takwa. InsyaAllah kita juga sama-sama mendapat pahala hasil daripada kebaikan-kebaikan orang lain. Kita juga mendapat pahala kerana kita menjadi di antara sebab-musabab mereka mendapat kebaikan, insyaAllah tuan-tuan ya. Baik, jadi insyaAllah kita akan menyambung praktikal cara solat Nabi SAW untuk siri yang kedua insya-Allah tuan-tuan ya. Jadi tuan-tuan dan puan-puan mata Allah sekalian, perkara solat ini suka untuk saya sebutkan juga beberapa hadis mengenai dengan solat ini, supaya kita ini lebih
memandang besarnya solat ni dalam kehidupan kita, memandang pentingnya solat ini seperti mana Allah Subhanahu Wa Taala memandang besarnya solat ini ke atas sekalian hamba-Nya, tuan-tuan ya. Tuan-tuan mata Allah sekalian, seperti mana yang kita sedia maklum, yang sedia kita tahu, tuan-tuan ya, bahawasanya solat ini adalah ibadah yang pertama sekali yang akan ditanya di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala kelak, tuan-tuan ya. Jadi sebab itulah dalam kehidupan kita ini, perkara yang paling penting, yang paling besar untuk kita mula baiki ibadah kita adalah membaiki solat kita. Itu adalah ibadat yang paling pertama sekali untuk kita baiki adalah solat, tuan-tuan ya. Kerana solat inilah sebagai perkara pertama penentu kepada kebahagiaan kita dunia dan perkara pertama yang akan menjadi persoalan di akhirat kelak. Seperti mana Nabi SAW menyebutkan, awwalu ma yuhasabu bihil abdu yawmal qiyamah as-salah. Idza salahat salahat sa'iru amaluhu wa idza fasadat fasadat sa'iru amaluhu. Kata Nabi SAW, seawal-awal perkara yang akan Allah Subhanahu Wa Taala hisab kita di hari kiamat kelak adalah solat. Kata Nabi adalah sembahyang, tuan-tuan ya. Bila sembahyang seseorang itu bagus, cantik, ataupun sembahyang seseorang itu dalam redha Allah Subhanahu Wa Taala, maka yang lain tak perlu ditanya lagi. Bila seseorang itu dalam pertemuannya kepada Allah sudah ada kesungguhannya, sudah ada keikhlasannya, maka insya-Allah amal-amal ibadah yang lain juga akan menjadi begitulah, tuan-tuan ya. Bila mana dia boleh menjaga hubungannya yang cukup baik dalam solat, maka amal ibadat yang lain tak perlu ditanya lagi ya. Maka sudah pasti yang lain juga akan sama-sama baik seperti mana baiknya solat itu. Jadi solat ni ibarat kita kata kepala sekalian ibadat. Kalau dari segi tubuh badan kita, raja kepada anggota kita adalah hati. Bila hati itu bersih, bersihlah sekaliannya. Kalau dari segi ibadat, maksudnya solat itu sebagai kepala yang paling besar. Sebab tu kata ulama, solat adalah tiket besar kita untuk Allah menerima amal-amal yang lain. Maksudnya bila Allah sudah terima solat, maka insya-Allah yang lain-lain juga tidak perlu lagi dia tengok, pasti yang lain juga akan menjadi baik. Sebab itulah tuan-tuan, orang yang solatnya bagus sudah pasti akhlaknya bagus, sedekahnya baik, tuan-tuan ya. Kehidupan berkeluarganya baik, semuanya akan menjadi baik hasil daripada solat yang baik, tuan-tuan ya. Dan begitu juga kata Nabi SAW, bila solat itu rosak, fasadat, solat yang tidak bersungguh-sungguh, solat yang tidak ikhlas kepada Allah, solat yang bermalas-malas, solat orang-orang munafik. Orang-orang munafik ni bila dia bangun solat, dia solat dalam keadaan malas, berat, tuan-tuan ya. Dia solat dalam keadaan bukan betul-betul hatinya suka untuk bertemu dengan Allah. Kata Allah dalam Al-Quran, wa idza qamu ila salati qamu kusala. Bila mana mereka itu nak mendirikan solat, mereka akan solat dalam keadaan bermalas-malas, tuan-tuan ya. Tidak bersungguh-sungguh, mengangkat tangan pun tidak mengangkat betul-betul sampai kepada atas telinga dan sebagainya kan. Jadi solat pun sekadar-sekadar nak lepaskan batuk di tangga. Bukan kerana solat itu kerana bersyukur kepada Allah, bukan solat itu kerana nak berhubung dengan Allah, tidak. Bahkan solat tu dia melihat sekadar satu perintah yang sekadar dia nak buat bagi lepas gitu saja, tuan-tuan ya. Jadi bila rosak nilai solat, bukan solat tu, nilai tu. Solat semua orang boleh solat, tapi nilai ni rosak, maka akan rosaklah semua sekalian amal ibadah ni. Kalau dekat dunia, orang yang rosak nilai solatnya, maka rosaklah seluruh kehidupannya. Keluarganya akan rosak, akhlaknya akan rosak, hatinya akan rosak oleh kerana solat yang tidak benar-benar berkualiti dan diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tuan-tuan ya. Dan hakikatnya, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, bagi orang-orang yang beriman, solat ni satu kenikmatan. Sebab tu tuan-tuan, kita kena muhasabah. Hari ni kita solat maghrib tadi, adakah kita rasa solat maghrib tadi adalah suatu hubungan kita dengan Allah yang kita seronok nak bertemu dengan Allah, ataupun bagaimana perasaan kita bila kita solat, tuan-tuan? Jadi sebenarnya hakikatnya orang yang beriman, solat itu suatu kenikmatan, suatu kerehatan, suatu qurratu ainin, penyejuk mata bagi orang-orang beriman, tuan-tuan ya. Sebab itulah Nabi SAW bersabda kepada Bilal, ya Bilal, arihna bis salah. Wahai Bilal, rehatkan kami dengan solat. Subhanallah, tuan-tuan. Tengok Nabi, tuan-tuan ya. Mereka menganggap solat ni suatu kerehatan, suatu ketenangan jiwa, suatu keseronokan untuk bersama dengan Allah. Sehingga itu yang Nabi sebut, bukan suatu yang menyusahkan, yang berat, tuan-tuan, yang kita tunaikan dalam keadaan nak cepat habis dan sebagainya, tuan-tuan ya. Bahkan tuan-tuan mata sekalian, solat ni, tuan-tuan, kalau betul-betul solat ini benar-benar Allah Subhanahu Wa Taala terima dan Allah redha, dia ada tanda dia, tuan-tuan. Hari ini kita sama-sama muhasabah. Muhasabah kita dua. Yang pertama, kita muhasabah bagaimana perasaan kita ketika mana kita solat tadi kan.
Adakah kita solat seperti mana yang Nabi sebut, rasa kerehatan, rasa keseronokan, tanda rasa penyejuk mata hati kita? Itu pertama yang kita kena muhasabah. Bila kita angkat takbir itu, apa perasaan kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala? Muhasabah yang kedua ialah dalam keadaan kita telah menunaikan solat ini, bagaimana solat ini telah menjadikan kehidupan kita semakin baik dengan Allah, semakin berubah akhlak kita dan sebagainya, tuan-tuan ya. Kerana memang nilai solat itu itulah yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tuan-tuan ya. Kata Allah Subhanahu Wa Taala, inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sesungguhnya tuan-tuan dan Allah kata inna ni maksudnya memang sepasti-pastinya dia akan jadi macam tu. Sesungguhnya, tuan-tuan ya, sesungguhnya solat yang kita benar-benar lakukan kerana Allah, solat yang benar-benar kita lakukan untuk meraih keredaan dan kasih sayang dan untuk dekat diri kepada Allah, solat itu akan menjadikan seseorang itu semakin jauh daripada segala perkara fahsyak dan mungkar, tuan-tuan. Jadi kita belajar pada hari ini untuk kita sempurnakan solat kita, zahir dan batin kita, supaya solat kita ini benar-benar ada kualitinya, tuan-tuan ya. Kita bukan sekadar kita nak menunaikan solat dengan beberapa banyak rakaat, tetapi kita nak tengok bagaimana rakaat tadi nilainya telah mengubah kehidupan kita. Sebab tu, tuan-tuan, jangan kita ni sekadar asyik dengan solat, sekadar asyik dengan bilangan rakaat, tetapi yang lebih kita kena perhatikan ialah sebanyak mana solat itu sudah mengubah kehidupan kita. Ada orang, saya dah solat sunat tarawih 20 rakaat. Saya dah solat sunat tahajud 12 rakaat, sembahyang sunat duha dan sebagainya kan. Dia berbangga-bangga dengan nilai rakaat, tuan-tuan. Sedangkan dia tidak melihat bagaimana rakaat-rakaat yang ditunaikan itu semakin mengubah akhlak dia kepada Allah. Kalau dia seorang yang panas baran, menjadi seorang yang mudah untuk sabar, tuan-tuan. Kalau seorang yang mungkin bakhil dengan harta, jadi seseorang yang pemurah. Itu yang kita nak lihat daripada solat sebenarnya adalah solat yang akan mencegah kita daripada sekalian fahsyak dan mungkar. Dan kita tidak mahu jadi, tuan-tuan ya, seperti mana yang Nabi SAW sebut dalam hadis. Kata Nabi, sayati ummati, akan datang umat aku di akhir zaman, tuan-tuan, wa hum yusallu la yusallu. Ni kita tak nak, tuan-tuan. Akan datang umat aku di akhir zaman, mereka itu solat, nampak zahirnya solat, la yusallu, tetapi di sisi Allah mereka tidak solat. Allahu akbar, na'udzubillah, tuan-tuan ya. Zahirnya tengok solat, tetapi hakikat batinnya Allah meletakkan orang ni sebenarnya tak solat. Kenapa? Kerana Allah tak pandang solat dia. Bahkan kita takut solat-solat yang disebutkan dalam hadis Nabi itu apabila sampai kepada Allah, Allah lipat balik macam kain buruk. Allahu akbar, na'udzubillah, tuan-tuan ya. Jadi Allah lipatkan macam kain buruk, Allah sembamkan balik solat itu kepada muka-muka orang yang solat. Dan kadang dia tak sedar, tuan-tuan ya. Sebab tu kita memang tak tahu solat kita ni maknanya diterima ataupun tidak. Kita tak rasa, maknanya ada solat yang disembamkan ke muka kita, kita tak rasa, tapi kita boleh tengok tanda-tandanya. Jadi nak tahu solat kita Allah terima ke tidak, tengoklah dua tanda tadi. Tanda yang pertama, bagaimana keadaan kita solat tu, hati kita dengan Allah, keseronokan, kerehatan, tu tanda yang pertama. Tanda yang kedua, tengoklah bagaimana berubahnya hidup kita di luar solat hasil daripada keberkatan solat yang kita lakukan. Itulah yang kita boleh tengok, tuan-tuan ya. Jadi itu sebagai tanda untuk kita tahu solat kita ini sudah ada dalam pandangan Allah ataupun belum, tuan-tuan. Itu sikit mukadimah yang saya nak sebut dengan tuan-tuan. Baik, jadi kita sambung praktikal cara solat Nabi SAW, sifat solat Nabi SAW. Kita sambung daripada perbuatan semalam, tuan-tuan ya, mengenai dengan keadaan kita berdiri, tuan-tuan ya. Jadi dah habis dah, maknanya sekarang ni, hari ni kita nak sambung kepada rokok ni, tuan-tuan ya. Baik, tuan-tuan, sebelum kita nak pergi kepada rokok ni, ada dua perkara yang saya nak tekankan, tuan-tuan. Yang pertama, tuan-tuan ya, mata ni, tuan-tuan ya, mata kita ni, ketika mana kita solat, jangan kita tengok tempat lain. Ni ramai kita solat, mata tengok atas, kiri, kanan, tuan-tuan ya. Tengok kaki orang, tengok ibu jari orang, nak buat apa, tuan-tuan ya. Itu semua syaitan belaka tu, tuan-tuan ya. Syaitan ni dia nak ganggu hati kita supaya jangan ingat Allah dalam solat. Dan tuan-tuan kena faham, solat ni tujuan paling besar dia apa? Untuk ingat Tuhan. Ingat tu. Tuan-tuan ingat bila tuan-tuan nak solat, ingat aku nak solat ni sebab aku nak ingat Allah. Ingat ni kat mana, tuan-tuan? Ingat ni dekat akal dan dekat hati. Jadi pastikan yang itu akan ingat kepada Allah. Sebab Allah SWT juga menyatakan dalam Al-Quran gitu, dalam surah Taha, tuan-tuan ya. Kata Allah dalam surah Taha, wa aqimus salata li dzikri. Ingat, tuan-tuan, kalau orang tanya kita, Syekh,
Kenapa entah ni terkejar-kejar sangat nak pergi semayang ni? Aku nak ingat Allah. Sebut gitu. Jangan aku nak solat ni, nanti tak solat, nanti Allah, apa nama tu, nanti masuk neraka dan sebagainya kan. Sebab aku solat, aku nak ingat Allah. Sebab memang tujuan solat aku untuk ingat Allah. Sebab Allah suruh kita semayang untuk ingat dia. Wa aqimus salah, dan dirikanlah kamu semayang untuk ingat kepada Allah. Tuan-tuan, inilah roh semayang yang sebenar untuk hati kita semakin khusyuk dan ingat kepada Allah. Maka syaitan, dia akan ganggu kita punya hati, akal, supaya jangan ingat Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tuan-tuan kena lawan dalam semayang ini, lawanlah hati, perasaan, akal kita untuk sentiasa beri perhatian kepada Allah. Jadi antara yang boleh mengganggu kita dalam semayang ni pandangan mata. Tuan-tuan, syaitan dia akan bawa mata kita lilah-lilah tengok tempat lain, supaya kita punya akal ni akan berfikir perkara lain, tak ingat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi tuan-tuan, solat pastikan mata tengok di tempat sujud. Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan, kata Aisyah, Nabi SAW bila Nabi solat, kata Aisyah, Nabi akan tengok tempat sujud dan Nabi tak tengok tempat lain, tuan-tuan ya. Tuan-tuan, kalau tara Nabi pun tengok tempat sujud, kita ni bukan Nabi, tuan-tuan. Kita ni iman tak ke mana-mana, jadi kita sewajarnya ataupun kita selebih selayaknya tengok tempat sujud. Kalau Nabi pun tengok tempat sujud, takkan kita ni boleh sombong ala ustaz, saya tengok tempat lain pun saya khusyuk. Itu tak kena cakap gitu tu, tuan-tuan ya. Jadi itu helah je tu sebenarnya, tuan-tuan ya. Jadi kena tengok tempat sujud. Bahkan tuan-tuan, kita nak tengok tempat sujud ni bukan sekadar kita nak jaga hati dengan Allah, bahkan itu sunnah Nabi. Sunnah. Maksudnya kalau kita tengok tempat sujud itu saja sudah satu pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Tengok tu pahala dah. Hati kita tak lari dengan tak lari itu perkara kedua pula. Maknanya tengok tempat sujud tu sunnah Nabi, tu dapat pahala dah, tuan-tuan gitu, tuan-tuan. Jadi lepas ni main isyak, tengoklah tempat sujud, jangan tengok tempat lain, tuan-tuan. Itu perkara yang pertama, tuan-tuan. Baik, ada orang ustaz dia solat tutup mata, tuan-tuan. Dia solat dia tutup mata. Apa hukum tutup mata, tuan-tuan? Solat tutup mata ni hukum asal ulama mengatakan makruh, tuan-tuan, sebab ada larangan daripada Nabi SAW. Nabi larang kita semayang ni tutup mata, tuan-tuan. Tapi Nabi larang tu ada illah dia, ada sebab dia. Nabi kata kerana takut-takut akan datang dua benda hitam yang kita tak sedar, yakni kalau jengking dengan ular, tuan-tuan ya. Jadi Nabi larang tutup mata ni sebab Nabi takut dalam keadaan kita solat. Mungkin zaman Nabi, zaman yang ialah keadaan bukan macam kita masjid hari ni kan, di atas tanah mungkin ada ular. Maka Nabi larang tutup mata, takut buka-buka mata dah ada benda, tuan-tuan ya. Jadi takut tak selamat keadaan kita tu, tuan-tuan ya. Jadi Nabi larang tutup mata. Baik, asal hukum tutup mata ulama kata makruh, tuan-tuan ya. Tetapi kalau dengan menutup mata itu boleh membuka pintu hati kita untuk khusyuk kepada Allah, maka jadi harus. Tuan-tuan, ni cantiknya Islam itu, tuan-tuan ya. Cantiknya agama ni, maksudnya bila ada keadaan yang baik itu, maka asal hukum yang makruh tadi boleh menjadi harus, bahkan menjadi sunat. Kalau itu yang lebih mendatangkan hati yang lebih khusyuk kepada Allah. Tapi kalau kita mampu buka mata, tengok tempat sujud dan hati kita khusyuk kepada Allah, itu adalah lebih-lebih utama, lebih-lebih afdal gitu, tuan-tuan ya. Baik, jadi tentang tutup mata, itulah hukum asalnya, tuan-tuan ya. Baik, selesai, tuan-tuan. Yang keduanya, sebelum kita nak rukuk ni, tuan-tuan, mungkin yang ni kita ramai tak tahu, tuan-tuan ya. Dia sebenarnya kalau kita ikut pendetilan semayang ni, dia ada waktu-waktu yang dipanggil saktah ya. Saktah ni maksudnya kita berhenti sekejap sebelum kita nak melakukan perbuatan-perbuatan yang seterusnya, khasnya pada bacaan-bacaan kita, tuan-tuan. Baik, sebenarnya tuan-tuan, sunat ketika mana kita nak rukuk, tuan-tuan ya, habis saja kita baca surah, tuan-tuan, pada rakaat satu dan rakaat kedua kita ada baca surah, tuan-tuan ya. Mana habis Fatihah, kemudian baca surah, tuan-tuan ya. Kemudian habis surah, kita tidak disunatkan untuk terus rukuk. Kita disunatkan untuk berhenti sekejap sebelum merukuk ya. Macam habis baca satu surah, jangan terus rukuk. Yang tu tak dapat pahala saktah, pahala sunat, tuan-tuan ya. Jadi perkara tu ada dalam kitab ni lah, tuan-tuan ya. Ni kitab ni, praktikal solat sempurna yang saya gunakan. Jadi dalam ni ada cerita mengenai dengan hukum sunat kita berhenti sekejap, tuan-tuan ni, sebelum kita rukuk. Jadi setengah-setengah imam saya tengok di setengah-setengah tempat memang mereka faham perkara ni dan mereka buat, mereka amalkan. Cuma kita jangan rusing pula, kenapa imam ni habis baca surah tak rukuk tu. Sebenarnya dia faham, dia ada ilmu tu, kita yang tak ada ilmu kita marah, tuan-tuan. Jadi maknanya kalau kita baca surah Qul huwallah al-ikhlas, tuan-tuan ya, walam yakul lahu kufuwan ahad, diam sekejap baru Allahu Akbar. Itu yang sunat sebenarnya. Itu yang saya nak sebut sebelum kita nak rukuk ni. Dua perkara tu lah yang saya nak tambah tentang mata dan tentang berhenti sekejap sebelum rukuk. Itu adalah sunat. Tak buat ustaz, tak buat rugi ya. Tentang gitu je lah. Tak dapat pahala gitu, tuan-tuan. Mana biasanya kita lepas walam yakul lahu kufuwan ahad rukuk terus kan. Yang tu kita tak dapat pahala sunat.
Jadi kita berhenti sekejap di situ. Habislah, selesai tuan-tuan, insya-Allah. Baik. Seterusnya kita akan melakukan perbuatan rokok. Seterusnya tuan-tuan ni. Baik. Tuan-tuan, jadi kita nak rokok ni tuan-tuan, kita nak rokok ni daripada kita berdiri, kita nak rokok, kita disunatkan untuk mengangkat takbir lah. Maknanya mengangkat tangan tuan-tuan ya. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Angkat tangan untuk kita turun kepada rokok tuan-tuan ya. Baik. Untuk angkat tangan ni tuan-tuan ni, angkat ni lah. Angkat ni sunat tuan-tuan, ini sunat, ni perkara sunat, bukan perkara wajib nah. Jadi mengangkat tangan dalam semayang tuan-tuan, dia ada 4 keadaan saja. Ingat tu tuan-tuan ya. Jadi jangan angkat pada selain daripada 4 tempat ni. Kalau kita nak angkat tangan dalam semayang, 4 ni sahaja tuan-tuan ya. Selain ni jangan ada diangkat tangan, dan jangan kurang daripada 4 ni. Tuan-tuan, 4 keadaan. Yang pertama ialah ketika mana kita takbiratul ihram yang pertama tadi, mula-mula kita nak solat, kita angkat tangan kan. Waktu kita angkat takbir mula-mula, Allahu Akbar, itu satu. Yang kedua, ketika mana kita nak rokok kan, setiap rakaat kita nak rokok, kita sunat angkat tangan tuan-tuan ni. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu Akbar, turun rokok. Itu yang kedua. Dan yang ketiga ialah ketika mana kita i'tidal, sami Allah tu. Jadi bangun daripada rokok, sami Allahu liman hamidah, sunat juga kita mengangkat tangan. Itu yang ketiga. Dan yang terakhir, yang keempat tuan-tuan, yang ni sekali sahaja berlaku nah. Maksudnya perbuatan yang mengangkat tangan yang keempat ini tuan-tuan, dia hanya berlaku sekali sahaja dalam solat. Solat subuh tak ada lah tuan-tuan ya. Yakni ketika mana bangun daripada tahiyat awal sahaja, ataupun bangun daripada solat, daripada sujud-sujud yang lain, naik rakaat-rakaat yang lain, tidak disunatkan untuk mengangkat tangan tuan-tuan ya. Jadi bangun daripada tahiyat awal, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, naik ke atas Allah, angkat tangan. Yang tu sahaja disunatkan untuk kita mengangkat tangan untuk yang keempat tuan-tuan kita. Baik, kita nak pergi kepada rokok tuan-tuan ya. Baik, jadi bila kita nak rokok ni, yang pertama saya nak sebut dengan tuan-tuan ya. Jadi rokok ni yang pertama kita tengok kepada tangan dulu. Tuan-tuan ya. Tangan kita ni tuan-tuan, pastikan dia berada di atas lutut. Tuan-tuan, di atas lutut ya. Jadi jangan ada orang rokok ni tuan-tuan, tangan dia di atas peha. Yang ni kalau buat perbuatan ni makruh lah tuan-tuan ya. Dia makruh dalam solat ni apa? Mudah tuan-tuan. Perkara makruh dalam solat ni ialah apabila kita melakukan perkara yang bukan dilakukan oleh Nabi, makruh lah. Maksudnya ikhtilaf fi sunnah. Ikhtilaf fi sunnah maksudnya bersalahan dengan sunnah, maka makruh lah. Nabi letak kat lutut, kita letak tempat lain tuan-tuan. Tapi kecuali lah orang tangan pendek tuan-tuan, orang tangan pendek tu dimaafkan. Yang tu orang kata yang bukan orang biasa kan. Jadi dia ada hukum khusus untuk dia, dimaafkan tangan dia pendek kan. Tapi kalau kita tangan orang biasa ni tuan-tuan, kena atas lutut tuan-tuan. Dan ada setengah orang kadang-kadang dia turun daripada bawah lutut dia tuan-tuan. Maka dipegang kepada betis dia tuan-tuan. Dia kata ustaz, tangan dia panjang tuan-tuan. Panjang ke pendek tuan-tuan, kena atas lutut juga. Tuan-tuan ya. Jadi pastikan tangan kita di atas lutut, itu yang menjadi sunnah Nabi SAW tuan-tuan. Baik. Yang kedua tuan-tuan ya, jari tuan-tuan ni pastikan dia lurus ke bawah. Ni kita kena perhati ni tuan-tuan ya. Kalau kita tak perhati sekarang, semayang sekarang, kita tak perasan tangan kita tak ke mana-mana duduknya tuan-tuan ya. Jadi pastikan jari ni lurus juga macam ni, menghadap kiblat juga tuan-tuan ya. Dan dia turun ke bawah menghadap kiblat begini tuan-tuan ya. Jadi kebanyakan orang Melayu kita ni tuan-tuan, dia punya tangan ni dia akan genggam macam ni. Ya. Jadi 2-3 tangan ni dah, jari ni dah dekat belakang dah. Ya. Jadi maknanya yang ini tidak sempurna tuan-tuan ya. Dia hanya mendapat pahala sunat meletakkan tangan di atas lutut, tetapi tak dapat pahala sunat jari Nabi SAW tuan-tuan ya. Jadi yang sebenarnya empat-empat ni semuanya menghadap ke bawah begini. Maksudnya kita letak gini je, bukannya gini tuan-tuan ya. Ramai orang sebab dia nak tahan badan dia tu, jadi dia genggam kuat-kuat lutut dia tuan-tuan. Ada yang duduk sini lah, kembang besar-besar lah sebagainya. Ini perkara yang tidak mengikut kepada Nabi SAW. Jadi beginilah sebenarnya tuan-tuan kita. Dan tuan-tuan, kita jangan rapat kan. Tuan-tuan ni, kita jarakkan sikit jari ni tuan-tuan ni. Tuan-tuan kena ingat, kedudukan jari ni mudah je nak ingat. 2 renggang sikit, 2 rapat. Ada disebut dalam kitab ni tuan-tuan ya. Dalam kitab ni ada disebut dan disandarkan kepada hadis Nabi. Ada disebutkan riwayat hadis Nabi mengenai dengan kedudukan tangan itu rapat dan jarang tu, ada disebutkan daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi jarak tangan ni, maksudnya tangan ni jangan rapat macam ni. 2 keadaan, ketika mana berdiri dan rokok, maksudnya ketika mana tuan-tuan nak angkat takbir tadi,
maka direnggangkan, dan ketika mana rokok direnggangkan juga. Tuan-tuan ya. Dan dirapatkan, dua keadaan dirapatkan ketika mana di bawah. Jadi dua renggang, dua rapat. Tuan-tuan ya. Rapat kat mana? Masa tuan-tuan sujud nanti. Bila kita sujud, tuan-tuan, bila kita sujud, jari ni rapat. Dia sunatkan rapat begini. Bukanlah rapat macam ni, tuan-tuan ni. Maksudnya 4 jari ni dirapatkan, letak di tepi telinga. Ini ketika mana sujud, letak macam ni. Dan yang kedua, dalam keadaan kita duduk tadi, tuan-tuan ni, dua yang kat bawah yang rapat jari ni ketika mana kita duduk antara dua sujud. Duduk antara dua sujud, tuan-tuan, nanti jari kita rapat. Macam pengantin lah itu, tuan-tuan, macam kita bawa kahwin. Jadi tangan kita rapat, malu gitu kan. Jadi duduk antara dua sujud, sunat rapat. Ada dalam kitab ni, ada hadisnya, tuan-tuan kita. Jadi ketika mana rokok, dibuka tangan ni, tapi ketika mana duduk antara dua sujud nanti, tangan kita rapat macam tu lah. Jadi dua renggang di atas, dua rapat di bawah, tuan-tuan kita. Baik, rokok. Jadi tuan-tuan, inilah keadaan rokok kita dalam keadaan macam ni, tuan-tuan. Baik, yang saya nak sebutkan juga antara kesalahan kita dalam rokok ni, tuan-tuan ya. Yang pertama, tuan-tuan, lutut kita ni kadang-kadang ramai ni tuan-tuan, kita perhati tengok ramai ya. Kebanyakan kita ni ramai yang rokok ni dalam keadaan lutut dia ni tak betul-betul tegak. Tuan-tuan, dia nanti tunjuk ni, tuan-tuan ya. Jadi dia kalau nak nampak ni, dia kena daripada tepi, tuan-tuan. Dia tunjuk lutut, tuan-tuan. Jadi lutut ni kebanyakan di kalangan kita, kadang-kadang dia rokok ni, lutut dia ni tak betul-betul tegak macam ni. Dia tak betul-betul tegak ni. Jadi dia banyak yang gitu. Dia banyak tahan tangan dia gitu. Dia nak tahan badan itu. Tuan-tuan ni. Jadi dia bengkok ni. Ni maknanya ni bengkok ni. Ni bengkok ni. Yang ni tak sempurna rokok dia. Bukan tak sah, tuan-tuan, dia lebih tak sempurna. Jadi mesti pastikan betul-betul ditolak lutut ni sampai betul-betul tegak, tuan-tuan kita. Ni keadaan rokok yang sempurna, benar-benar maknanya mengikut sunnah Nabi, ginilah. Yang jari kita pun ginilah, tuan-tuan kita. Jadi kita baik. Dan ada juga, tuan-tuan, orang Melayu kita ni, dia rokok ni kadang-kadang dia main enjut-enjut, tuan-tuan. Dia macam spring, tuan-tuan ni. Dia enjut-enjut. Mana kat rokok ni, tuan-tuan ni, walam yakullahu Allahu akbar. Dia ada enjut, ada. Badan dia ada spring, tuan-tuan. Jadi spring ni tak ada, tuan-tuan. Jadi tahanlah badan tu. Kan? Maknanya kalau tu Allahu akbar. Gitulah, tuan-tuan. Jangan kita biasakan rokok Allahu akbar. Dia ada spring, dia turun naik badan dia kan. Nanti kalau dia naik pun dia ada spring juga. Sami Allah, kan, dia ada spring. Dia ada, maknanya dia tidak betul-betul tegak badan dia. Tuan-tuan kita. Jadi tuan-tuan, maknanya rokok tu pastikan dalam keadaan beginilah yang sebenar-benarnya, tuan-tuan kita. Baik. Jadi saya rasa rokok ni tak ada masalah tentang perkara rokok ni, tuan-tuan ya. Isunya tak banyak lah yang saya sebutkan kepada tuan-tuan ya. Baik, tuan-tuan. Cuma yang saya nak sebutkan sedikit dengan tuan-tuan, bila mana kita nak bangun daripada satu-satu keadaan, satu-satu kedudukan kita, bacaan, saya nak sebut bacaan. Pastikan tuan-tuan, bacaan kita ni bagi benar-benar habis dan ada tamakninah kita dengan Allah. Jangan kita solat nak kelang kabut laju-laju, jangan, tuan-tuan ya. Tuan-tuan kena ingat tau, apa yang kita buat kepada Allah, itulah yang akan Allah balas dalam kehidupan kita. Kita takut kalau kita ni nak cepat-cepat dengan Tuhan, kita hati tak tenang dengan Allah, kelang kabut, nanti Allah kelang kabutkan kehidupan kita. Kita takut, tuan-tuan ya. Biarlah kita tunjukkan kepada Allah ni sebaik yang mungkin dengan ketenangan kita. InsyaAllah Allah akan berikan ketenangan dalam hidup kita, tuan-tuan kita. Jadi ketika mana kita rokok, tuan-tuan, kita baca bacaan Subhana Rabbiyal Azimi wa bihamdih ni, tuan-tuan, pastikan bacaan tu selesai habis dan kita dah sempurna, baru sami Allah. Saya tunjuk tuan-tuan, tuan-tuan ya. Sebab ni saya tengok ramai-ramai kadang-kadang banyak yang berlaku macam tu, tuan-tuan ya. Maknanya kalau dari sini Allahu Akbar, Subhana Rabbiyal Azimi wa bihamdih, Subhana Rabbiyal Azimi wa bihamdih, Subhana Rabbiyal Azimi wa bihamdih. Selesai betul-betul di akhir, baru kita sami Allah, tuan-tuan. Ada setengah kita kadang-kadang kan, Subhana Rabbiyal yang ketiga dia tak habis, dia angkat kepala dah. Subhana Rabb, ni yang ketiga. Subhana Rabbiyal Azimi yang ketiga. Subhana Rabbiyal Azimi wa bihamdih. Dia dah angkat dah badan dia. Tuan-tuan. Jadi bacaan tak habis dan dia pun dah kelang kabut nak angkat kepala dia. Yang ni menunjukkan tidak tenang kita dengan Allah Subhanahu wa taala, tuan-tuan kita.
Jadi tuan-tuan, bab rukuk ni saya rasa selesai ya. Jadi permasalahan-permasalahan yang berlaku pada rukuk itulah perkaranya. Baik tuan-tuan. Sedikit lagi yang saya nak sebutkan kepada tuan-tuan. Rukuk ni dia ada tahap sah rukuk itu, kan? Kalau orang tanya kita, rukuk ni tahap sekurang-kurang sahnya kat mana? Tuan-tuan nak. Baik. Rukuk ni tuan-tuan, sekurang-kurang sah bagi rukuk ini ialah bila tuan-tuan turun di tangan orang normal, tangan orang normal lah. Tuan-tuan turun dan sampai tangan tuan-tuan yang lurus ni sampai kepada lutut, maka inilah seminima-minima rukuk. Jadi kalau ada orang rukuk setakat ni tuan-tuan, ni malas lah, kata malas. Ni kalau orang tak sihat lain cerita tuan-tuan ya. Ni bagi orang yang sihat, dia malas nak turun sampai habis, dia turun setakat ni je. Tangan dia tak sampai pegang ke lutut ni, maka tidak sah rukuk dia. Jadi sekurang-kurang rukuk ialah bila kita turun sampai tangan ni sudah menyentuh lutut, maka sudah sah lah rukuk kita, kata ulama lah. Tapi sesempurnanya kita mesti sampai tegak lah, kita punya badan belakang ni sampai tegak. Jadi tangan kita ni akan bengkok sedikit ya. Jadi setengah orang kadang-kadang kita tengok dia pegang tangan dia gini. Ni pun tak ada dalam sunnah ni tuan-tuan ya. Dia pegang gini lah, dia pegang gini lah. Jadi kalau kita tengok ada orang rukuk tuan-tuan ya, di belakang ni kita akan nampak jari dia banyak kat belakang tu, maksudnya tak betul lah kedudukan tangan dia ketika mana rukuk, insya-Allah tuan-tuan ya. Jadi tuan-tuan, insya-Allah semayang isyak dalam kita praktikkan rukuk yang sempurna. Selesai lah tuan-tuan ya. Baik, seterusnya tuan-tuan. Jadi habislah masalah bab rukuk tuan-tuan ya. Dan kita seterusnya kita nak sambung bahagian i'tidal pula tuan-tuan ya. I'tidal ni ada isu. Ada isu besar. Tuan-tuan ya. Jadi sebab tu saya minta sangat-sangat tuan-tuan sharekan kuliah saya ni tuan-tuan ya, sebab saya pun dalam kuliah jarang nak cerita benda-benda sedetail macam ni tuan-tuan ya. Jadi bila saya buat perkara ni, mungkin sekali ni lah kot kita nak buat tuan-tuan, nak jadi tolong panjang-panjangkan sebab banyak manfaat. Kita tak nak orang solat tapi tak sah, tidak diterima oleh Allah tuan-tuan ya. Baik, tentang i'tidal ni, yang ni ramai berlaku. Kalau tuan-tuan tengok, Allahu Akbar tuan-tuan, ramai masyarakat kita yang solat ni batal i'tidal dia tuan-tuan. Bila batal i'tidal, batal rukun. Bila batal rukun, maka batal lah solat dalam keadaan tidak sedar tuan-tuan gitu nah. Jadi tuan-tuan, i'tidal ni jadi satu masalah yang ni kalau kita tak jaga, kita punya semayang memang out, batal. Dan kalau imam buat perkara begini tuan-tuan, imam tu batal, kita belakang yang ikut jemaah, kita kena niat mufarakah. Kita tak boleh ikut lagi imam yang melakukan i'tidal yang begitu tuan-tuan gitu nah. Dia berpunca daripada keadaan yang kelang kabut dengan Allah Subhanahu Wa Taala, maka menyebabkan i'tidal tu jadi batal tuan-tuan gitu nah. Baik. Jadi kalau kita bangun daripada i'tidal seperti biasa tuan-tuan, selesai subhanarabbiyal azim wa bihamdi, selesai, maka bangun sami'allahu liman hamidah. Baik tuan-tuan ya. Jadi bila sami'allah ni, jari kita ni tuan-tuan, ni kita nak jaga, maknanya disiplin kita punya anggota badan yang sentiasa menghadap kiblat ni, nak jaga disiplin tu tuan-tuan ya. Kita kadang-kadang tak sedar sami'allahu liman hamidah, tangan kita macam ni. Tuan-tuan. Yang ni dah tak ngadap kiblat. So ngadap kiblat dia macam ni. Sami'allahu liman hamidah. Kat sini. Tuan-tuan ya. Sebab tu tuan-tuan, kalau kita ada ilmu, kita akan nampak setiap gerak-geri solat kita ni semuanya sempurna. Semuanya mendapat pahala. Hatta letak tangan kat sini pun ada pahala mengikut sunnah Nabi. Ni tangan ni pasti macam ni. Jangan sami'allahu liman hamidah. Dia jadi macam ni tuan-tuan. Tak, dia jangan jadi macam ni. Biar macam ni. Pekat macam ni nah. Jadi tuan-tuan, bila kita tuan sami'allahu liman hamidah, jaga tangan jangan hayun. Ni batas semayang. Tuan-tuan ya. Sebab bila kita hayun ni pergerakannya terlalu besar. Sebab tuan-tuan, dia bergerak daripada bahu sampai siku, sampai jari. Jadi tuan-tuan, yang ni kita kena alert lah, fokus lah. Kalau kita tak fokus, kadang-kadang kita tak sedar tangan kita melambai-lambai tuan-tuan ya. Jadi sami'allahu liman hamidah. Ya. Jadi jangan sami'allahu liman hamidah. Kan? Orang tua-tua ramai semayang gitu tuan-tuan. Saya tengok orang semayang sunat Allah, ramai tuan-tuan semayang gitu. Habis itu macam mana hukumnya? Batal. Sami'allahu liman hamidah, batal. Sebab ni satu pergi belakang kan, ni pun satu pergi belakang, dan dia balik tu kira dua dah kan. Dia balik tu kira dua, dan ini satu, dua, dia balik tiga, empat. Kalau hayunannya sedikit sami'allah, jadi hukum makruh dia ya. Tapi kalau banyak kan, banyak tuan-tuan, itu terlalu banyak sebenarnya ya. Jadi dalam keadaan tak sedar, dia punya pergerakan sudah melebihi tiga, telah melebihi dua, maka batal tuan kita. Baik. Jadi tuan-tuan, i'tidal ni kalau boleh tuan-tuan
Sebelum tu saya sebutkan juga mengenai dengan batal tadi, sebelum kita nak sebut tentang bacaan tu tuan-tuan ya. Baik, yang saya katakan batal i'tidal ni, ramai masyarakat Melayu kita yang tak perasan tentang perkara ni tuan-tuan, menjadi batal ialah ketika mana mereka melakukan i'tidal ni tidak ada tamak ninah. Yang ni banyak berlaku. Kalau kita perhati banyak berlaku tuan-tuan gitu ya. Baik. Jadi yang saya katakan batal i'tidal begini tuan-tuan. Dia i'tidal ni dia kan ada tamak ninah tuan-tuan ya. Sami'allahu liman hamidah Rabbana lakal hamd. Tamak ninah ni apa? Kita sudah berdiri tegak, sempurna dah i'tidal kita ni, dan kita sudah duduk, kita sudah berdiri diam sementara. Tamak ninah ni maksudnya berdiri tegak diam sementara dalam keadaan macam ni. Itu bagi tamak ninah. Jadi yang batal ni kadang-kadang oleh kerana berdirinya tidak betul dan dia telah melakukan sujud. Ini contoh saya bagi tuan-tuan contoh. Yang ni perbuatan yang batal. Sami'allahu liman hamidah Rabbana lakal hamd. Allah batal tuan-tuan. Sebab apa? Sebab tidak ada tamak ninah pada i'tidal. Jaga yang ni. Jadi tuan-tuan pastikan Sami'allahu liman hamidah, berdiri tegak sekejap, dan sekadar subhanallah kita sudah berdiri tegak dan betul seluruh tubuh badan kita tak ada gerak-gerak dah, dan sekadar subhanallah kita sudah tegak i'tidal ni, baru boleh kita turun sujud ke bawah. Tapi kita orang Melayu ni kadang-kadang tak perasan tentang perkara ni tuan-tuan ya. Jadi dia tak perasankan tentang diri dia tu. Biasanya kadang-kadang kita tengok Sami'allahu liman hamidah Rabbana, ni tangan ni bawah habis ni, tangan ni bawah habis ni, ni badan dah goyang-goyang dah ni, terus ke bawah, habis batal i'tidal. Rukun i'tidal tu terbatal tuan-tuan ya. Jadi yang sempurnanya Sami'allahu liman hamidah Rabbana lakal hamd hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih, barulah turun. Jaga yang ni tuan-tuan ya. Yang ni disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran itu, fawailul lil musallin, celakalah bagi orang yang semayang, yakni orang yang lalai tuan-tuan, alladzina hum an salatihim sahun, lalai tuan-tuan ya. Maka Imam Ibnu Katsir menyatakan lalai ni 3 keadaan. Maka orang yang melakukan kelalaian ini Imam Ibnu Katsir menyatakan dalam tafsirnya tuan-tuan, ketiga-tiga ni neraka wil. Bahkan kata Syekh Daud Qahtani tuan-tuan dalam kitab Minyatul Musalli, kata Syekh Daud Qahtani, wil ni adalah suatu lembah dalam neraka Jahannam yang disediakan untuk orang-orang yang lalai dalam keadaan solatnya tuan-tuan ya. Imam Ibnu Katsir mengatakan fawailul lil musallin, celaka bagi orang semayang ini. Yang dikatakan lalai itu 3. Yang pertama apa tuan-tuan? Kata Imam Ibnu Katsir ialah lalai dari segi mengerjakan rukun. Itulah rukun tadi tu. Maksudnya tidak mengambil berat tentang rukun untuk diperhatikan betul-betul. Tangan tu jangan dihayun-hayun. Sebab tu tuan-tuan, bukan senang nak masuk syurga tuan-tuan. Bukan kita semayang syurga dah, mesti berilmu, mesti diperhatikan, mesti bersungguh-sungguh tuan-tuan ya. Orang-orang yang bersungguh-sungguh ni baru Allah SWT akan beri pertolongan tuan-tuan kita. Jadi tuan-tuan, maknanya keadaan pertama ialah lalai dari segi mengerjakan rukun. Macam i'tidal tadi, lalai, tidak perhati betul-betul badan tu supaya tegak, diri dan sebagainya tuan-tuan ya. Jalan yang kedua kata Imam Ibnu Katsir ialah lalai hati lah tuan-tuan ya. Maknanya hati tu langsung tidak usaha untuk dibawa kepada Allah. Bahkan semayang itu sekadar nak melepaskan batuk di tangga, dan biar hati lalai ingat pada dunia dan sebagainya. Itu yang kedua, tidak ada adab dengan Allah Subhanahu Wa Taala, kosong. Dan yang ketiga kata Imam Ibnu Katsir ialah lalai dari segi mengerjakan waktunya. Maknanya hak waktu solat itu di awal waktu sengaja-ngaja dilewat-lewatkan sehingga pada akhir waktu dan sebagainya, maka tetap juga dipanggil orang ini sebagai orang-orang yang berdosa tuan-tuan gitu. Jadi tuan-tuan, yang i'tidal itu pastikan kita lakukan dengan keadaan kita berdiri tegak betul. Jangan sampai kita tidak berdiri tegak dan kita terus sujud, itu boleh membatalkan semayang kita tuan-tuan ya. Dan nak isyak dah, lagi 4 minit. Baik tuan-tuan ya. Dan tuan-tuan, saya dalam i'tidal ni tuan-tuan, kita insya-Allah nanti mungkin tim-tim daripada Studio Barakah akan sediakan tuan-tuan ya. Saya kalau boleh tuan-tuan, makna kita ni jangan tinggalkan bacaan ni tuan-tuan ya. I'tidal ni suatu bacaan yang ialah kita semua mungkin ada yang sedia maklum, mungkin ada yang tak tahu, untuk kita tambahkan nilai pahala yang besar dalam sembahyang kita tuan-tuan ya. Jadi kalau kita Sami'allahu liman hamidah, kita sambut Rabbana lakal hamd tuan-tuan ya. Ada persoalan dia kan, ada setengah-setengah makmum bila imam Sami'allahu liman hamidah, makmum dia takkan sebut Sami'allah, dia sebut Rabbana lakal hamdu terus. Ada setengah-setengah makmum dia terus sambut Rabbana lakal hamd tuan-tuan. Ada setengah makmum dia ulang balik Sami'allah tu. Tuan-tuan faham tak saya maksudkan ni apa ni? Maksudnya tuan-tuan, kalau ni kita pasal makmum, pasal jemaah tuan-tuan ya, bukan sembahyang seorang. Bila kita sembahyang seorang, memang kita akan sebut Sami'allah tu tuan-tuan ya. Tapi kalau kita sembahyang berjemaah,
Bila imam dia bangun, sami'allahu liman hamidah. Kita makmum belakang ni, ada setengah makmum dia tak sebut balik sami'allah tu. Dia bangun tu terus dia sambut rabbana lakal hamdu. Dia tak sebut dah sami'allah tu. Ada setengah makmum, dia bangun tu dia sebut sami'allahu liman hamidah. Jadi ustaz, mana yang satu? Tuan-tuan, mana satu yang kita nak buat? Kedua-duanya boleh, tuan-tuan ya. Kalau ikut Ustaz Mahdi Muhammad Jo dalam kitab ni, tuan-tuan ya, kalau ikut dalam kitab ni dia terus rabbana lakal hamdu je, tak ada diulangi sami'allahu liman hamidah. Sebab ada riwayat hadis Nabi menyebutkan bila imam menyebut sami'allahu liman hamidah, ada hadis Nabi sebut, tuan-tuan ya, bila imam sebut sami'allahu liman hamidah, maka makmum sambutlah rabbana lakal hamdu. Itu satu riwayat, tuan-tuan ya. Baik, dalam mazhab Syafi'i, itulah mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i dia tidak menyebut sami'allah tu semula. Tuan-tuan, maknanya bila imam sami'allah, makmum tu rabbana lakal hamdu. Itu adalah mazhab Syafi'i. Adapun mazhab-mazhab yang lain, tuan-tuan, maka boleh juga bila imam sebut sami'allah, kita pun sebut sami'allah balik pun tak ada masalah. Jadi kedua-duanya tak ada masalah. Kalau nak ikut kepada mazhab kita terus rabbana lakal hamdu, tuan-tuan kita. Baik, tuan-tuan. Jadi dalam i'tidal ni, tuan-tuan, dia ada bacaannya, bacaan sunat yang kita perlu tambah, tuan-tuan ya. Bacaan sunat tu kita sedia maklum, yang ni hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi. Tuan-tuan, nanti mungkin tim Setiap Barakah akan buat untuk tuan-tuan baca perkara tu, tuan-tuan amalkan. Tuan-tuan hafal lah, bukan perkara tu bukan susah pun ya. Hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi. Hanya 4 perkataan sahaja. Ni perkara ni besar sangat pahalanya di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, tuan-tuan ya. Ketika mana perkataan ni dilapaskan oleh sahabat, tuan-tuan, Nabi pusing belakang dan Nabi tanya, tuan-tuan ya, maka Nabi tanya. Jadi tuan-tuan, kata Nabi SAW, bila ada sahabat belakang yang mengucapkan ucapan ni, kata Nabi, aku melihat, tuan-tuan ya, lebih daripada salasu mi'atin, maknanya lebih daripada salasu nabi atin, tuan-tuan ya. Bila begitu hadisnya, lebih daripada 30 orang malaikat yang berebut-rebut nak mencatat pahala ni, tuan-tuan. Subhanallah. Maksudnya pahala sebutan ni bukan pahala yang sedikit. Sehingga 30 malaikat, tuan-tuan. Maksudnya bukan 30, lebih daripada 30 malaikat yang berebut-rebut nak catat pahala hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi. Sangat-sangatlah rugi kalau tuan-tuan nak sebut perkataan ni, tuan-tuan, dalam i'tidal kita, tuan-tuan. Jadi dalam i'tidal kita nanti, jangan kita lupa untuk setiap waktu semayang kita, sama ada fardu atau sunat, jangan kita lupa untuk sebut sami'allahu liman hamidah, rabbana lakal hamdu hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi. Jangan lupa untuk sebut perkataan tu, tuan-tuan ya. Boleh habis tu, tuan-tuan boleh sujud lah, tak ada masalah ya. Kalau orang yang mungkin hafal lagi panjang, dia ada bacaan-bacaan lagi, mil as-samawati wa mil ardi wa mil ma syi'ta min syai'in ba'du dan seterusnya, tuan-tuan kita. Jadi tuan-tuan, sekadar itulah perkongsian kita pada malam ni, tuan-tuan ya. Tak apalah, tuan-tuan, kita orang kata tidaklah terlalu kelang kabut mengejar, supaya kita ni mendapat ilmu yang lebih detail, yang lebih mendalam, tuan-tuan. Jadi maknanya kita perlahan kita akan sambung pada kuliah-kuliah yang akan datang, tuan-tuan. Kita akan sambung terus pada bab sujud, tuan-tuan ya. Pada bab sujud, insya-Allah, dan kita akan tengok nanti daripada rokok ni nak turun ke sujud macam mana. Ada turun tangan dulu, ada turun lutut dulu dan sebagainya kan. Sunnah Nabi ni, Nabi turun kat mana dulu, tuan-tuan. Jadi kita akan sambung bahagian untuk turun ke bawah nanti, tuan-tuan, insya-Allah. Jadi segala yang baik semua datang daripada Allah. Saya mohon maaf kekurangan dan saya sampaikan kuliah. Saya doakan mudah-mudahan tuan-tuan dapat amalkan apa yang kita pelajari pada malam ini dan bertambah sempurna solat kita. Yang paling penting, kita mengharapkan mudah-mudahan solat kita ni Allah Subhanahu Wa Taala kasih dan Allah Subhanahu Wa Taala terima, dan solat ini benar-benar menjadi syafaat kepada akhlak kita, kepada kehidupan kita dunia sampai akhirat, untuk membantu kita untuk kita mendapat syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Saya mohon maaf kekurangan dan saya sampaikan kuliah, tuan-tuan, insya-Allah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin.